daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rabbil firli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي 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 ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Ya Allah, ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 31 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Dengarkan Ikim di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi Ikim bersama Faiz Haji Osman. Lafazkanlah dengan akal bijaksana yang adil lagi bersih. Raja-raja keangkuhan lenyapkanlah biar hati jadi tak memilih keruh jernih, sama rata sama rasa sesungguhnya. 'Inilah 'Ikim', 90.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. 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 'Inilah '
dunia. Janganlah kau curang menjatuhkan keputusan. Rujuklah kitabmu, gedung ilmu kebenaran, keadilan yang sempurna, neracanya dari hati yang beriman. Jangan kesombongan yang meraja hati, mengatur mencengkam keputusan dan pertimbanganmu nanti. Janganlah kau curang menjatuhkan keputusan. Rujuklah kitabmu, gedung ilmu kebenaran, keadilan yang sempurna, neracanya dari hati yang beriman. Tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu je caranya kan. Okay. Terima kasih kita ucapkan ke Melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan kami pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Hari ini bersiaran kita Rabu 9 malam untuk rancangan Legasi. Kita bawakan perbincangan kita bersama dengan rakan mahasiswa. Kita nak bicarakan tentang isu-isu generasi muda dan juga pandangan mereka dalam isu yang kita nak bicarakan, yang nak kita bawakan. Dan pada malam ini saya memilih tajuk Jaga Sungai Kita. Sebab apa nak kena jaga sungai kita? Kenapa penting? Sebab seronok kan sekarang ni orang dah boleh merentas negeri. Ada yang memilih lokasi percutian ataupun nak berkelah di tepi sungai. Tapi kalau sungai itu tak terjaga, sungai tak terpelihara, tak tahulah lokasi percutian itu nak jadi menarik ke, atau kita pula nak kena kutip sampah ke. Jadi kita nak sembang-sembang malam ni tentang jaga sungai kita. Anda juga boleh kongsikan komen. Kalau anda rasa persekitaran sungai di Malaysia ini tidak membantu untuk anda berada bercuti ke, nak pergi berkelah ke, silakan. Dan dekat mana yang anda rasa sungai, tempat air terjun ke mungkin, yang anda rasa dekat Malaysia ni yang bersih sungguh. Mohon kongsi dengan saya dekat ruang komen. Nanti kita boleh ajak ramai-ramai untuk pergi riadah ke, pergi berkelah ke kan. InsyaAllah malam ini tentang jaga sungai kita. Ada 2 orang tetamu yang kita bawakan. Yang pertama, teknologis Muhammad Abdullah, merupakan pensyarah kanan UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang, untuk kita dengarkan apa yang bakal dibawakan tentang satu program pemeliharaan alam sekitar yang akan kita kongsikan selepas ini. Juga Nur Khairina Usop, merupakan pelajar UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang, juga bersama-sama dengan kita untuk kita dengarkan bicara mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke Encik Muhammad? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Nur Khairina sihat kita? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuliah dekat rumah ke, dekat college ke, dalam talian ke, macam mana? Kuliah sekarang dekat rumah dan saya akan masuk ke kampus pada awal bulan 12.
Oh, awal bulan 12. Ni pelajar sains ni memang kena masuk lab lah juga kan? Sebab tak boleh bangunkan lab sendiri kat rumah, takut jadi apa-apa pula Jadi insyaAllah malam ni kita nak sembang-sembang tentang jaga sungai kita. Apa yang boleh kita buat dalam pemeliharaan sungai, dalam kita nak pastikan alam sekitar kita, sumber air lah orang kata, dapat kita jaga sebaik mungkin. Tapi sebelum kita cerita panjang, kita nak kenal dulu. Kita bersama dengan teknologis kita ni. Mungkin sebelum ni kita nak ceritakan kepada pendengar sekarang ni mengajar dalam bidang apa, kajian yang sedang dijalankan sekarang ni mungkin. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Faiz. Okey, saya Muhammad bin Abdullah, selaku pensyarah kanan di Kolej Pengajian Kejuruteraan Kimia di UiTM Cawangan Johor, kampus Pusi Gudang. Okay, dan memang bidang saya setakat ni memang wastewater engineering lah. Itu yang saya ambil untuk pengajian saya inilah untuk pengajian PhD saya sekarang. Okey. Itulah dia pengajar bidang kajiannya water engineering Wastewater engineering. Oh, okey. InsyaAllah. Dan kita, Karina mungkin nak perkenalkan diri kepada sahabat-sahabat kita. Jurusan apa yang diambil, apa projek sekarang, dah sem berapa dah? Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Karina bintu merupakan pelajar bahagian 3 Fakulti Kejuruteraan Kimia di UiTM Johor, kampus Pasir Gudang. Saya juga merupakan pengurus projek bagi program kelestarian dan pemuliharaan alam sekitar atau lebih dikenali sebagai BioCap lah. Jadi program ni merupakan program di bawah anjuran Yayasan Pelajaran Johor melalui program Duta Mahasiswa Johor 2021. Secara jujur ni saya sangat gembira dan bersyukur kerana dapat bersama-sama pada malam inilah bagi mengongsikan orang kata sedikit sebanyak informasi berkenaan topik pada malam ini, iaitu jaga sungai kita. Okey, mungkin ada kawan-kawan kita nak tahulah kejuruteraan kimia ni, Karina, apa yang Karina belajar yang beri tumpuan fokus dalam pengajian? Okey, kejuruteraan kimia ni dia lebih kepada mesin, macam mana kita kenalikan mesin itu, mesin ini, macam reaktor, dan kita menggunakan pelbagai jalan kira-kira lah untuk mengira sesuatu. Oh, okey. Tak tahulah kita punya pensyarah nilai ke tak. Betul ke tak jawapan student hari ni. Apa pun kita dah kita nak sembang-sembang tentang jaga sungai sebab Karina dah bersama-sama dengan rakan-rakan. Berapa orang semuanya untuk program baru ni yang dijalankan? Untuk program kali ni termasuk saya 15 orang dan 2 orang penyelia termasuk Sir Muhammad. 15 orang pelajar untuk program kelestarian dan pemuliharaan alam sekitar yang bertempat di Kampung Perigi Aceh. Betul Ya, betul. Tapi kejap lagi kita nak kongsi lebih lanjut tentang program yang dijalankan tu kejap lagi. Tapi program itu nak melestarikan alam sekitar. Saya difahamkan program itu tentang paya berkaitan dengan pokok paya bakau, bagaimana nak menjaga kawasan tu. Saya tak pernah lah pergi lagi kawasan paya bakau tu, tak tahu macam mana keadaan. Kalau disebutkan pencemaran dekat kawasan-kawasan itu, tak tahu macam mana. Kalau tempat air terjun tu kita tahulah pencemarannya bagaimana kan. Tapi kita tak tahulah, kita sembang banyak lagi malam ini tentang jaga sungai kita. Tapi awal ini kita nak sembang dulu dengan Karina. Aware tak tentang ada Insta famous kan, baru ni pergi ajak orang ramai untuk bersihkan sungai. Karina pun baru je balik dari program memelihara alam sekitar. Kita nak tahulah benda ni, kenapa penting untuk kita pastikan alam sekitar kita, terutamanya sungai ini, dapat kita jaga dengan baik. Okey, pada pendapat saya sangat penting untuk kita menjaga kelestarian sungai kerana sungai ni memainkan peranan yang sangat penting kepada manusia maupun hidupan-hidupan yang akuatik lah. Jadi di Malaysia ni kalau kita tahu, kita sangatlah beruntung kerana mempunyai banyak sangat sungai untuk kegunaan masyarakat tempatan. Jadi kalau kita boleh lihat zaman sekarang ni, makin ramai manusia yang tidak bertanggungjawab telah mencemarkan sungai di negara kita. Jadi bagi saya, kenapa pentingnya sungai ini adalah yang paling utama, ia merupakan bekalan air bersih kepada manusia untuk kegunaan domestik. Contohnya macam
sebagai air minuman, kegunaan untuk memasak atau membasuh. Jadi dari sini kita dah boleh nampak yang sungai ni sangat-sangatlah penting kerana berfungsi sebagai kegunaan harian kita. Jadi kepentingan yang lain, jika kita lihat dari sudut yang lain, sungai ni sangat penting kerana berfungsi sebagai kawasan habitat semula jadi. Seperti ikan, udang. Jadi tanpa kita sedar, kewujudan hidupan ini dapat membantu mengekalkan ekosistem alam sekitar sekaligus mengekalkan rantaian makanan semula jadi. Jadi oleh sebab tu saya sarankan orang ramai untuk bekerjasama lah memelihara sungai-sungai kita agar dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Yelah macam Kak Rina kata, itu nak mengekalkan ekosistem, ikannya, udangnya. Kita takut nanti generasi muda, mungkin Kak Rina pernah tengok ikan dekat sungai lah kot kan. Kita takut nanti anak-anak muda yang awal-awal nanti tak dapat tengok ikan yang ada dekat sungai, dah kena pergi zoo, dah kena, ada ke ikan kat zoo dah kena pergi akuaria ke mungkin kan, sebab tak dapatlah nak jaga ekosistem tempat ikan tersebut sebab sungai sebab. Tapi tadi Karina sebut sungai kita ni banyak dekat Malaysia. Sepanjang yang Karina pilih pemerhatian Karina sendiri, ada ke pergi jalan-jalan kat sungai? Ada, tapi buat masa sekarang ni banyak sangatlah sungai yang saya pergi. Selalunya saya pergi di Pahang lah. Okey, nak tahu pandangan dan pemerhatian Karina, okey ke tak sungai dekat Malaysia ni? Jujurnya. So far saya pergi rasanya macam tak adalah okey, tak adalah tak okey. Dia macam tengah-tengah. Kita kalau boleh kita nak okey kan. Okey sungguh. Macam nak okey. Okey sungguh. Tapi nampaklah ada plastik, kadang-kadang sampah orang buang kan. Macam tu. Betul. Tak pernah jumpa lagi sampah tu yang memang dibawa oleh binatang. Tak tahulah tapi kalau monyet ke kera ke, itu daripada sampah manusia, sebab dia ambil makanan yang kita makan kan. Bukan yang dia makan pun kan, bukan yang dia pilih kat kedai pun. Tapi kita nak tahulah. Jadi malam ni kita nak sembang-sembang tentang jaga sungai kita ni. Kenapa penting untuk kita jaga sungai, persekitaran kita, pemeliharaan, dan kita nak sembang tentang program kelestarian dan pemuliharaan alam sekitar. Kita nak tanya dengan Encik Muhammad sendirilah, kenapa program ini dijalankan, program kelestarian dan pemuliharaan alam sekitar ini? Okey, DJ Faiz. Okey, sebenarnya pelajar saya ni di bawah program mendapat tajaan sebenarnya daripada Duta Yayasan Pelajaran Johor di bawah program Duta Mahasiswa Johor, yang mana kami telah mendapat peruntukan dan kami berada di bawah kluster kelestarian alam sekitar. Okey, jadi projek ni kami pilih dengan penduduk kampung Perigi Aceh lah selaku kumpulan sasaran kami, dan kami akan mengambil kira dua objektif utama, iaitu pertama sekali kami akan memasang perangkap minyak sebab kawasan Perigi Aceh ni dia ada satu kawasan yang dia hujung dengan kawasan perindustrian di area Pasir Gudang ni. Dia ada satu kampung yang cantik, okey, dan dikelilingi oleh industri-industri besar lah, dan kawasan ni juga penuh dengan paya bakau yang masih lagi semula jadi. Okey. Dan objektif kedua kami akan membersihkan sungai dengan menggunakan kaedah mudball. Okay, kita baling mudball ke dalam sungai. Okey, mudball Betul, mudball. Untuk membersihkan minyak itu. Okey, yang membersihkan minyak tu kita menggunakan pemerangkap minyak, iaitu kita namakan biocap, yang mana kita menggunakan ketabu, Faiz. Okey. Pasal biocap tu kejap lagi kita cerita macam mana prosesnya untuk memerangkap minyak di kawasan perairan yang terjejas itu. Dan kita juga nak tahu nanti, kita nak lihat sekejap, kita nak sembang-sembang kejap lagi bagaimana sambutan yang diberikan oleh orang kampung di kawasan sekitar tentang memelihara alam sekitar ini, terutamanya kawasan paya bakau.
kalau saya lah, peringkat usia saya pun tak pernah sampai ke kawasan perairan Paya Bakau. Saya tak tahu adik-adik saya yang generasi sekarang ini, adakah mereka kenal pokok bakau ke, kawasan Paya Bakau ke. Mungkin pada diorang rasa itu kawasan air lah, tak kisahlah apa namanya. Tapi kita nak ceritalah kenapa penting kita nak jaga benda ni. InsyaAllah kembali selepas ini dalam Legasi. Jadi anda jangan ke mana, berehat seketika bersama dengan dua orang panel kita dari UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Kita nak tahu kenapa penting kita nak jaga sungai kita ni. Seronok-seronok anda nak pergi kawasan sungai, ikutlah. Kalau saya dekat kawasan rumah saya dekat Hulu Langat tu memang banyak sungai, cuma saya pun dah lama tak singgah, tak tahu keadaan tu. Kawan-kawan saya kalau ada yang dah pernah sampai ke kawasan itu sekarang ini terkini, kalau rasa kawasan tu tak bersih, nanti kita boleh rujuk macam mana kita nak kekalkan persekitaran yang bersih dan sungai yang jernih air dia kan. InsyaAllah kembali selepas ini dalam Legasi, jangan ke mana-mana. IKIM kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Anjuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60% serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9540. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang di www.mtsfaz.com sekarang. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jaga sungai kita, kongsikan komen anda kalau anda terakhir pergi bercuti ataupun berkelah di kawasan sungai, kawasan-kawasan perairan sungai itu, terjun ke, ikutlah tasik ke, ada ke berkelah kat tasik, ada ke kan. Nak tahu jugalah adakah persekitaran alam sekitar terutamanya sungai di negara kita ini dijaga dengan baik, ataupun ada ruang-ruang untuk kita tambah baik kualiti alam sekitar terutamanya di kawasan perkelahan di sungai dan sebagainya. InsyaAllah kita nak bersama lagi bicarakan tentang jaga sungai kita bersama dengan teknologis Muhammad Abdullah, pensyarah kanan di UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, juga adik Nur Khairina Usop merupakan pelajar di UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Untuk kita dengarkan tadi Encik Muhammad disebut tentang biocap. Betul. Sikitlah nak ceritakan. Ini memang bukan kajian. Orang kata apa? Projek yang dijalankan ini menggunakan kaedah biocap tu untuk menyerap minyak dalam sungai. Betul. Sikitlah kongsi.
Okey, boleh DJ Faiz. Okey, sebenarnya biocap ni kita ambil nama, sebenarnya bio tu adalah bahan terjadi. Cap tu adalah kepo. Kepo ni adalah nama standard untuk kekabu. Yang mana biasa orang gunakan untuk bantal kan. Tetapi oleh kerana sifat kekabu ni dia adalah oleofilik, yang mana dia lebih cenderung kepada untuk menyerap minyak berbanding dengan air. Jadi kita menggunakan kekabu yang kita masukkan dalam perangkap atau filter yang kita letakkan sepanjang sungai. Jadi kita rentangkan dekat sungai, melalui projek bawah Yayasan Pelajaran Johor ni. Jadi kita buat satu pemerangkap yang dinamakan biocap. Dan melalui filter tadi, dan tentunya minyak-minyak ataupun mungkin bahan-bahan kimia yang terampai di kawasan sungai itu kita perangkap insyaAllah melalui kaedah filter biocap. Itulah dia filter yang dah dibuat di kawasan Perigi Aceh di kampung Perigi Aceh. Kampung Perigi Aceh. Besar ke kalau kawasan tu? Sebenarnya kawasan sungai ni luasannya dia macam ada kawasan yang sungai ni dia macam kampung Perigi Aceh ni dia seperti pulau sebenarnya DJ Faiz. Dia seperti pulau tapi berdekatan dengan betul-betul daratan lah. Kalau nak jambatan sikit ni terus ada kampung Perigi Aceh. Jadi sepanjang sungai tu kami pilih salah satu sungai di mana sungai tu namanya Sungai Daing. Di situ kami akan letakkan bahan pemerangkap yang dinamakan sebagai biocap tadi. Bagaimana sambutan orang kampung kalau kita nak tanya bila pelajar sebelum buat projek ini memang dah pernah buat kajian lah di kawasan tersebut, bagaimana kekotoran bahan kimia yang terdapat di sungai tu. Ada ke turun padang dulu sebelum pergi? Sebelum memulakan projek ni saya dah buatlah sedikit kajian di makmal lah berkenaan dengan keberkesanan menggunakan biocap. Dan selain itu kami buat juga temuduga atau temubual lah dengan penduduk kampung berkenaan dengan punca-punca pencemaran atau mungkin apa yang menjadi penyebab kepada sungai di kawasan tersebut tercemar. Dan sekarang kami akan melaksanakan projek ini bersama dengan beberapa penduduk kampung yang menjadi AJK di kawasan tersebut, yang mana dengan kata Persatuan Nelayan kampung tersebut yang akan bantu kami lah untuk sama turun ke sungai. Biocap ni dah pasang belum lagi? Kita akan pasang, belum lagi, cuma kita sekarang ni kita siapkan di UiTM terlebih dahulu sebelum kita turun padang untuk memasang perangkap tersebut. Karina, bagaimana kita lihat dengan projek ini dapat membantu anda dalam memahamkan apa yang anda belajar dekat kampus sebenarnya? Jadi perangkap minyak organik ini yang menggunakan kekabu merupakan satu inovasi yang baru, yang baru saja saya tahu setelah saya mengikuti program ni. Dia macam satu alternatif lain untuk menapis minyak. Jadi macam sebelum ni kita nampak sungai kita sangat-sangat tercemar sebab banyak sangat sisa toksik daripada kawasan industri khususnya. Jadi kita gunakan satu inovasi ni untuk menapis minyak-minyak daripada industri tersebut. Pada pendapat saya lah, ni memang sangat-sangat menaikkan ilmu saya. Disebabkan saya belajar dalam kejuruteraan kimia ni, dia sedikit sebanyak lah menambahkan ilmu saya. Berkaitan dengan projek sebab tadi Encik Muhammad ada sebut tentang kekabu, serapan air kurang berbanding dia menyerap minyak. Saya pun tak tahu juga sebenarnya kekabu punya dia sebenarnya betul, serapan air itu kurang, serapan minyak tu lebih, iaitu oleofilik tersebut. Sifat kekabu tadi. Maksudnya kalau nak menyerap air tu tak serap sangat lah berbanding dia serap minyak. Betul. Dia oleofilik, tetapi untuk air ni dia hidrofobik. Dia ada dua term untuk sifat istimewa kekabu ni. Dia adalah hidrofobik, iaitu dia kurang menyerap air atau takut air lah, kita panggil dia fobik kan, fobia. Tapi untuk minyak ni dia oleofilik, dia macam orang kata gemar
kepada minyak. Betul, lebih cenderung kepada minyak. Itu sifat yang menurut kajian lah. Pada kekabu. Istimewanya tau. Betul. Sebab nak bersihkan alam sekitar pun menggunakan kaedah alam sekitar. Tak payah nak susah-susah nak bangunkan teknologi yang payah-payah. Kita ada yang memang Tuhan dah cipta, menariknya untuk memerangkap minyak lah tadi kan kita sebut. Sebelum ni kalau kabu, kalau tidur bantal memang lena lah. Kalau tidur bantal kabu tu. Tapi sekarang kita dah tahu satu lagi fungsi kekabu untuk menyerap minyak, dan kita harap program ini bukan saya dapat dimanfaatkan untuk kawasan di kampung Pergi Aceh semata-mata, tapi kita harap ia dapat diperluaskan. Ada keperancangan Encik Muhammad kalau projek ini berjaya kita buat di kawasan kampung Perigi Aceh akan diperkembangkan di mungkin ada lokasi-lokasi lain. Saya pun tak pasti lokasi lain yang mungkin kawasan itu terjejas dengan bahan toksik dan sebagainya. Okey, buat masa sekarang ni tumpuan kami adalah di kawasan kampung Perigi Aceh. Jadi selepas ini kami akan ke daerah-daerah lain, sebagai contohnya mungkin di daerah Pontian, di mana di Tanjung Piai. Di kawasan tersebut juga merupakan satu kawasan iko pelancongan yang mana ramai pelancong yang akan datang. Jadi kawasan itu pun ada bakau, iaitu di Kepulauan Pupuk, Faiz. Okey. Jadi sekarang kami fokus kepada tempat yang ada perkampungan dan ada bakau. Okey, untuk memelihara kawasan tersebut selepas ni macam Encik Muhammad sebutlah, pentingnya ekopelancongan. Kita nak tarik orang. Masa selepas ini kalau berjaya kerajaan menguruskan kemasukan pelancong luar ke Langkawi, akan dibuka ke negeri-negeri lain pula gelembung pelancongan untuk pelancong luar negara. InsyaAllah dengan usaha kita buat untuk memelihara alam sekitar yang kita ada. Sebab sayang kita ada sungai sangat banyak macam Karina sebut. Sungai-sungai yang kalau ikutkan asalnya cantik, tapi sebab tak dijaga, sebab tak dipelihara dengan baik, maka kita bimbang kalau tak ada usaha untuk memelihara ini, kita tak dapat kekalkan pun kecantikan tersebut. InsyaAllah kita berehat sekejap. Kita nak tanya pandangan Karina, kalau kerajaan kini melalui Kementerian Air dan Alam Sekitar dah pun melancarkan satu kempen. Sangat bagus kempennya. Tak tahulah orang cakna ke tak. Orang suka pergi melancong, tapi orang tak tahu pun ada kempen-kempen yang berkaitan dengan kawasan sungai yang mereka selalu pergi ini. Adakah mereka cakna atau mereka buat-buat tak tahu, tapi mereka yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. InsyaAllah kita kembali selepas ini dalam Legasi. Jaga sungai kita. Kongsikan komen. Sungai mana yang anda rasa teruk terjejasnya? Kejap lagi kita dengarkan komen anda. Terima kasih responnya dan menonton di Facebook serta YouTube. Kembali seketika nanti dalam Legasi. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda. Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat. Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah. Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka. Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta. Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian. Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian, kursus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam Siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Saya tengok sekarang ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ni. Tapi dalam kita kena duduk diam jaga SOP, Mawib, saya tengok tak berhenti-henti buat pelbagai inisiatif kepada asnaf wilayah persekutuan. Ya, betul sangat. Saya kadang-kadang kesian juga dengan skuad asnaf Mawib ni. Yalah, tak kira waktu bekerja. Dari mula PKP 1.0 sehingga 3.0, lebih 200 juta diberikan kepada asnaf. Betul, harap ia membantu asnaf untuk membina semula kehidupan.
Saya dengar sesiapa yang terkesan dan memerlukan bantuan boleh saja buat temu janji dengan Mawib. Ya, memang betul. Tapi sebelum buat temu janji tu, kita boleh semak dulu skim-skim bantuan Mawib yang disediakan di dalam website www.maiwb.gov.my. Dan jika sudah tahu apa yang ingin dipohon, boleh muat turun borang, kemudian buat temu janji untuk menghantar borang tersebut. Oh, mudah je. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Jadikan kami teman anda tak kira di mana jua anda berada. Legasi kita bawakan tajuk Jaga Sungai Kita. Terima kasih yang kongsi komen dekat Facebook dan YouTube. Terima kasih juga yang menonton waktu ini. Kita bersama dengarkan legasi ini bersama dengan teknologis Muhammad Abdullah, pensyarah kanan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, juga bersama dengan pelajarnya dari UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang juga, Nur Khairina bersama dengan kita. Khairina, sikitlah Khairina aware tak cakna tak tentang kempen Kudah. Tak tahulah kalau dekat video promosi Kementerian Alam Sekitar tu dia sebut macam ni, Kudah jumpa apa hari ni? Tak tahu kalau mungkin dah jalan-jalan dekat pesisir sungai ke pesisir pantai ke. Saya kalau pergi di sebelah pantai timur, di pantai-pantai di pantai timur itu, pantai-pantai timur memang cantik. Cuma sayangnya persekitarannya sangat kotor dengan sampah-sampah bekas minuman, plastik makanan. Jadi kita risau perkara ini akan menjejaskan perairan negara kita dan juga sumber alam sekitar yang kita ada. Jadi nak tanya pandangan Khairina secara peribadi sebagai orang muda, kita nak tahu jugalah, adakah dengan wujudnya kempen ini, kita tak nak kempen sekadar kempen, tak dapat direalisasikan, tak dapat dijayakan. Sebab yang nak kena buat, kita sebagai rakyat Malaysia kena bersatu hati untuk sama-sama bantu-membantu. Macam mana Khairina, pandangan Khairina, adakah kempen ini hanya sekadar kempen atau kita betul-betul dapat jayakan kempen Kudah, iaitu kutip sampah sambil riadah ni? Okey, dari sudut pengetahuan saya lah, kempen ni telah diadakan daripada beberapa tahun yang lepas lagi. Jadi, tapi ramai yang tak tahu pasal kempen ni. Macam tak ambil tahu ke, tak pun buat-buat tak tahu. Jadi, kempen ni sendiri diperkenalkan untuk memupuk nilai dalam kalangan masyarakat setempat dalam aspek penjagaan dan pemeliharaan keindahan sungai daripada tercemar lah. Jadi kempen ni juga dia sebenarnya mendorong orang ramai supaya dapat berperanan bersama-sama bagi memastikan khazanah terus terpelihara, sekaligus orang kata macam dapat dimanfaatkanlah oleh generasi yang akan datang. Jadi saya rasa akan ada juga rakyat yang sudi untuk menjayakan kempen ini bersama-sama, tapi mungkin bilangannya tak ramai lah kerana disiplin rakyat Malaysia masih pada peringkat sederhana dan pada masa yang sama banyak kawasan yang kotor disebabkan oleh disiplin yang kurang dalam diri rakyat. Jadi nasihat saya, jomlah kita rajin-rajinkan diri untuk bersama-sama menjayakan kempen ini kerana ia mampu menjadikan suatu aktiviti yang mendatangkan faedah, orang kata, bukan saja kepada diri, malah juga kepada alam sekitar. InsyaAllah. Tahniah Khairina, sebab Khairina dan 15 orang semuanya. Ya. Dan 15 orang kawan-kawan yang lain berjaya untuk sama-sama bantu alam sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sebab pencemaran tu kita juga, manusia juga yang buatnya. Jadi manusia lah yang kena bersihkan. Cuma yang buat tu mungkin tak membersih, terpaksalah orang lain yang tolong bersihkan. Tapi kita tak nak usaha pembersihan dan juga penjagaan alam sekitar ini dijaga oleh pihak-pihak tertentu semata. Kita tak nak ianya sekadar projek-projek NGO. Kita tak nak ianya sekadar projek di peringkat universiti, ajak anak-anak murid untuk projek bakti siswa semata-mata untuk bersihkan alam sekitar. Tapi kita nak seluruh rakyat Malaysia berperanan. Dan kita nak tanya dengan Cik Muhammad sebagai seorang pensyarah. Dan Cik Muhammad sebelum ni pun pernah bersama dengan kita cerita tentang bagaimana nak jaga alam sekitar daripada bahan buangan di dapur, kan, dengan kita semula minyak yang dah kita masak, tak kisahlah goreng kentang ke, masak burger ke, tapi kita semua janganlah buang sewenang-wenang dalam sungai, dalam longkang, kan, yang akhirnya pergi ke pembentungan. Dan kita perlu
usaha yang lebih lah untuk bersihkan air kita tu dengan baik. Tapi kita nak tahulah Cik Muhammad, bagaimana usaha yang boleh dijalankan oleh semua orang. Kita tak nak usaha nak bersihkan persekitaran ni usaha-usaha yang eksklusif. Ada golongan tertentu je. Tapi kalau boleh kita nak semua orang pun ada peranan dan tanggungjawab ni. Sebab semua orang pengguna air yang sama, sungai yang sama. Pada pendapat saya, kita jadikan contoh negara Jepun sebagai salah satu negara yang memang menitik beratkan tentang kebersihan. Dan kalau DJ Faiz nak tahu, masa di Jepun pun nak mandi pun saya rasa kena bayar dan ada timing untuk mandi. Jadi oleh itu kita sebagai rakyat Malaysia yang kita boleh gunakan air sesuka hati tanpa bayaran. Saya rasa kita kena orang kata inilah sama-samalah jaga tentang kebersihan air kita, terutama sungai. Sebab sebenarnya daripada sungai kita jadikan air baik selepas diproses. Yep. Jadi kalau sungai kita suka-suka hatilah nak buang minyak ke, ni kepada pihak-pihak industri jugalah kan, agar mereka, kita harap cakna, dan kita faham kebimbangan orang ramai kalau terputus bekalan air. Banyak negeri juga, kalau di negeri kami ni kan, Johor tak pastilah. Kalau di negeri kami ni, kalau isu tak ada air tu bergegarlah semua orang pasal tak ada airnya. Tapi kita nak cerita, kalau tak jaga alam sekitar, tak jaga sumber air dengan betul, itulah yang akan berlaku. Tak 10-20 tahun akan datang, susah nak dapatkan air bersih. Sebab kita ni take thing for granted. Kita ambil kesempatan atas benda-benda yang percuma. Macam Cik Muhammad sebut, kalau dekat Jepun dia kena bayar dah. Bukan sangat bayar, ada durasi masa lagi nak guna air. Tolonglah guna. Kan? Memang kalau saya nak mandi tu pun bawa coin dalam ni masa dekat kita orang pergi hari tu. Kalau tak ada coin tak mandilah. Memang saya ingat saya 400 yen tak silap saya. Jadi kalau nak extra tu macam kita biasa guna coin ni untuk pengeringan dekat Dobi. Ni dekat bilik mandi yang disediakan khas sebab mereka memang menitik beratkan tentang penjagaan atau penyimatan air. Jadi memang saya ada buat coin lebih kalau betul kita nak mandi lampu. Okey. Itu yang apa yang diamalkan di negara luar lah. Jadi manfaatkan sebaik mungkin apa yang kita gunakan secara percuma sekarang ni. Tak kena bayar pun apa-apa. Tapi kena bayar air yang anda guna tu kan. Tapi sumbernya daripada alam sekitar yang kita ada hari ini. Jadi jagalah sebaik mungkin. Saya ingat kalau saya pergi di kawasan di sebelah Balkan, waktu saya sampai di Montenegro, itu air sungainya sangat cantik, biru. Susahlah kita nak nampak. Tak tahulah kalau anda ada nampak air sungai biru yang dekat Malaysia ini, kongsi dekat ruang komen. Nanti saya boleh pergilah bersama kawan-kawan dekat IKIM, kita ziarah. Terima kasih banyak Cik Muhammad. Semoga sukses untuk projek projek yang bakal dijalankan nanti, program kelestarian dan pemeliharaan alam sekitar. Semoga sukses usahanya. InsyaAllah kita harap dengan berjayanya projek di Kampung Perigi Aceh ini akan dikembangkan lagi di kawasan lain untuk kita jaga dan kekalkan kawasan Paya Bakau ini. Senang orang boleh tahu kawasan Paya Bakau tu macam mana. Khairina, sikit pesanan Khairina untuk adik-adik saya, kawan-kawan Khairina juga yang nak sama-sama sertai untuk program pemeliharaan alam sekitar tapi tak tahu cara bagaimana, macam mana mereka nak bermula untuk jaga alam sekitar ni. Okey, pesanan saya kepada semua, kita ni sebagai manusia yang menyumbang kepada sedikit sebanyak pencemaran, kita tak payah nak mula-mula ni kita tak payah nak join kempen apa-apalah. Kita sendiri boleh mengutip sampah yang kita nampak di sekeliling kita. Macam contohnya kita tengah berjalan, ternampak sampah, ambillah, kutip dan masukkan ke dalam tong sampah. Juga telah menyumbang kepada kelestarian alam sekitar lah. Itu pesanan saya. Dan juga kalau jika ada masa lebih, baru kita boleh join kempen, jayakan kempen sama-sama supaya seluruh alam di negara kita ni dapat dilestarikan lagi. InsyaAllah. Tak perlu fikir usaha yang besar. Mulakan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Bersihkan kawasan persekitaran dekat rumah kita. Kalau ada sampah-sampah yang sebenarnya mungkin kita tak buang pun tapi orang lain buang, tapi tak apalah, kutiplah untuk kebersihan alam sekitar kita. Terima kasih banyak Encik Muhammad. Terima kasih juga Nur Khairina bersama dengan kita, kesempatan untuk kita bicarakan tentang projek yang bakal dijalankan. Bila planning untuk pasang perangkap tu? Okey, saya sebenarnya tengah tunggu daripada saya masuk ke
kampus sebab sekarang ni mereka hybrid. Mungkin lagi di luar, mungkin minggu ke-8 nanti, sekarang ni minggu ke-3 pengajian. Minggu ke-8 pengajian je. Nanti mereka akan datang kembali ke kampus. InsyaAllah kami akan memulakan aktiviti. Ya, Karina, tolonglah masuk nanti ke kampus, bantu semua Muhammad untuk jayakan projek ini, dapat kita laksanakan sebaik mungkin. InsyaAllah, terima kasih banyak. Semoga sukses berdua untuk anda sama-sama. Dan Karina, selamat belajar. Abang Faiz ucapkan, tak kisahlah belajar hybrid ke, ada dekat kampus ke, belajar baik-baik insyaAllah. Okey, kepada anda, terima kasih banyak kepada yang dah menonton di YouTube, yang menonton di Facebook. Kongsikan dekat ruang komen. Nanti Abang Faiz baca dan kita cerita-ceritalah dekat orang lain. Mungkin anda ada pengalaman beriadah di kawasan sungai, di kawasan perairan negara yang anda rasa terjejas persekitarannya. Kongsi-kongsikan. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kembali. Pada semua, terus setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Cahaya si kunang-kunang pelita rimba hiasan gelap malam, bintang bersinar bergemerlapan, sang rembulan penerang alam dan gelita. Ku rindukan mandian air di bukit, kedinginannya menyentuh dalam hati. Burung berkicauan berlagu riang, disinilah ku miliki kedamaian. Rindu cahaya sang rembulan, dingin angin rimba menyusup di hati. Rindu hembusan sang bayu, buahan meragu ke pohon menghijau, merdu suara kicau burung, dinginnya air terjun. Ku kembali surut menikmati segala keindahan. Ku rindu saat-saat bahagia, tak mungkin pudar segar dalam ingatanku. Lihat ku di sini, jauh di desa, bahagia telah bersemi selamanya. Cahaya sang rembulan, dingin angin rimba
kita percaya kepada Allah SWT, tetapi seolah-olah perangai kita tidak menggambarkan kesyukuran kita terhadap Yang Maha Kuasa itu. Alam itu macam ibu yang memberi kita sumber kehidupan. Jadi kalau orang Islam lagi hebat, sepatutnya dia menyayangi alam itu, sebab alam itu adalah kurniaan Allah pada dia. Dan Allah itu sendiri menunjukkan kuasa dia, menunjukkan kehebatannya. Allah yang memelihara alam ini untuk kita itu sepanjang masa, setiap saat melalui alam. Jadi konsep kita harus rapat dengan alam itu adalah sesuatu yang boleh kita pelajari. Berburuk sangka amalan syaitan yang merosakkan hati kita kalau sesuatu menimpa kita atau berita yang kita dengar yang belum tentu kesahihannya. Jangan negatif dahulu. Sebaliknya, selidik sesuatu hal itu hingga tahu kebenarannya. Berburuk sangka hanya menjadikan kita orang yang rugi. Hidup dalam kerugian akan merugikan. Mari berfikir positif dan selalu bersangka baik akan membuat kita lebih tenang dan lapang. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita, kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyedari bahawasanya kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyadari bukanlah atas kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, tapi semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa kalau dia nak tambah, dia tambah. Dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik kesemuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. J'ai perdu la foi. Sans ton amour, j'ai fait des mauvais choix, mais jamais tu m'as laissé là. Sur la route, je me suis accroché à toi, oui à toi. Le Créateur, le Roi des rois, Ya Allah. Within you, my path is clear. Giving hope, removing fear. All the blessings that I find are so clear. Now in my mind, you gave me strength. Show me the light in a time full of darkness. Imanku rapuh, namun kau tak pernah menjauh. Padamu tempatku merintih, kerana kau Maha Pengasih. Siapalah aku, tanpamu pimpinlah daku, Ya Allah. Sans revivre à l'appel de ta voix, yeah.
satu perkara yang dititik beratkan dalam menangani penularan COVID-19 adalah dengan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Pengamalan etika batuk dan bersin yang betul dapat menyumbang ke arah pemeliharaan kebersihan diri dan persekitaran. Perkara ini disebut oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW itu apabila bersin menutup wajahnya dengan tangannya atau kainnya, baginda juga merendahkan suaranya, yakni bunyi bersin. Hadis ini selari dengan saranan kesihatan supaya mulut dan hidung ditutup dengan tisu ketika bersin dan batuk bagi mengelakkan penyebaran virus sekiranya kita menjadi pembawa. Sekiranya tiada tisu, kita disarankan menggunakan lengan baju di bahagian pelipat siku untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Amalkan etika batuk dan bersin seperti yang disarankan oleh pakar kesihatan. Bukan sahaja ia boleh membantu mengawal penularan COVID-19, malah ia selari dengan sunnah Rasulullah SAW sendiri. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak. Karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah.